Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Baca Bismillahirrahmanirrahim. فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذه 6 صفات. الأولى نفسية وهي الوجود والخمسة بعدها سلبية. InsyaAllah kita nak sambung ni, nak meneruskan bacaan kita daripada kitab Matan Ummul Barahin. Setelah kita bicara dengan apa yang disebut di kitab mengenai wajibnya kita sebagai mukallaf baligh berakal, kondisi bawah kafir sampai seluruhan Islam, wajib kena ma'rifatullah. Wajib atas kita kenal Allah. Kenal Allah bukan dengan hafal nama, dengan hanya mengucap kalimah syahadah di mulut, tapi tak capai dengan panca indera yang ke-6. Tak cukup. Jadi mesti ada panca indera yang ke-6 dihidupkan. Atas sebut ulama kita wajib tu katanya. Pasal apa wajib? Itulah iman. Hidup panca indera yang ke-6 ni, mata hati, tu bahasa orang tua kita sebut. Dia panggil ainun basirah ataupun nur basirah. Ainun basirah, tu yang terjemah mata hati, bahasa orang tua ainun basirah tu lah. Ataupun dipanggil nurul basirah, cahaya mata hati. Apa dia mata hati ni? Cahaya akal. Setengah tempat disebut dengan hati, setengah tempat disebut dengan akal. Ada syarah panjang akal hati apa tu, saya sebut sekali lalu gitu. Jadi bab tauhid ni dia benda besar, bukan hafal di mulut, tapi tentulah nak capai sampai ma'rifatullah tu, kenal Allah sampai perasan ke Allah Ta'ala. Kita sedar ke Allah Ta'ala. Perasan tu maksudnya ada perasaan kita ke Allah Ta'ala. Sedar kita ke Allah Ta'ala. Ni maghrib ni, malam. Ya Allah, Engkau yang memalamkan daripada siang. Engkau yang terbenamkan matahari, dengan matahari terbenam tu jadilah malam ke kami. Ni pun malam ni awal malam, masih muda lagi lah malam ni. Istilah muda tu awal lagi. Nanti lepas isyak ni makin tua, kami pun mengantuk, rehat. Engkau jadikan malam ni untuk kami berehat, ya Allah. Kami rehat.
Lepas tu sedar balik, engkau yang matikan kami, engkau yang hidupkan kami. La ilaha illallah. Harian hidup kita ni memang kena perasankan ke Allah Ta'ala, dah ada perasaan ke Allah Ta'ala. Dan perasaan kita besar sekali ke Allah Ta'ala dalam bab kita nak jadi hamba dalam mentauhid ke Allah Ta'ala ni, merealisasikan la ilaha illallah ni adalah rasa berhajat ke dia. Rasa bergantung kehidupan kita seluruhnya kepada dia. Rasa bergantung kewujudan kita kepada dia. Itulah perasaan yang kena ada pada kita atas nama perasaan bertuhan. Mesti kita perasankan kawan Ta'ala ada perasaan ke dia. Dan kena ada latihan ke dia. Antara sebelum latihan, ilmu. Inilah ilmu yang kita nak ambil, yang telah disebut formulasi dia. Wajib kita kena ma'rifatullah ni dengan mengenali sifat yang wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Angka yang telah disebut masyhur kita dengar, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Itu atas jalan Abu Mansur Maturidi. Atas kaedah Abu Hasan Asy'ari 13 saja, ringkas, tanpa menghitung secara terasing sifat yang ketujuh yang dipanggil ma'nawiyah. Kita jumpa nanti insya-Allah. Yang 13 tu tanpa mengira ma'nawiyah, hak tu wajib kita belajar. Jadi 13 wajib, 13 mustahil, 1 harus. Jadi campur kalau tu 27 saja. Kalau dengan 20, 21, 41. Dan yang tu pun angka. Angka ni pun adalah rumusan yang disebut oleh ulama dengan melihat seluruh intipati Quran hadis. Rumusan dia ni. Macam mana sedikit bandingan rumusan 20 kita belajar ataupun 13 ni. Dia macam kita belajar fiqh. Hukum wuduk ada 6, 4 basah 2 kering. Contohlah kan. Tak faham tanya lain lah, apa ada 4 basah 2 kering tu. Tu rukun wuduk kita mazhab Syafi'i. Kalau rukun semayang ada 13 ringkas. Kalau asing kan tomak ninah pada 4 tempat yang wajib rukun tomak ninah tu, dia akan jadi 17. Mai mana 17? Tak ada hadis sebut rukun semayang 17. Tak ada hadis sebut itu. Tak ada hadis yang sebut sifat wajib pada Allah Ta'ala 20. Tak ada hadis sebut ringkas sifat wajib pada Allah Ta'ala ni 13. Memang tak ada hadis, tak ada ayat Quran pun sebut gitu. Untuk angka ni mai mana? Angka ni kita dah belajar disiplin kita nak ambil hukum hakam ni adalah daripada ulama. Quran hadis ni kalau kita bukan ahli dia, bahas berserabut. Maksud saya berserabut tu, masing-masing kelahi dengan Quran dan hadis, tengok dua-dua berserabut. Mai sekapai pun kelahi, serabut. Tak faham tu tanya lain. Ya, dua-dua kelahi pakai Quran hadis. Yang tu yang menunjukkan ada benda dia orang tak faham disiplin-disiplin ilmu, yang orang ni pun satu masa duk sebut Quran hadis. Tengok dia pun pakai usul fiqh juga. Dia pun pakai ulama juga. Dia pun ada juga pakai darurah tak darurah atau bihu mazurah, ada juga kawan dia pakai. Tak ada pun disebut Quran hadis pun kan. Oh, yang puak yang satu lagi ni tak pakai usul fiqh. Takkan kata dia usul fiqh mengatasi Quran dan hadis. Ni pun satu bengap juga. Bengap juga. Dia tak faham. Bukan usul fiqh itu maksudnya kita mengenapikan Al-Quran hadis. Dialah satu kawaid macam mana untuk menyelesaikan apa yang ada dalam Quran hadis. Kalau tak diselesaikan, macam tu kelahi berbalah itu. Sedangkan ulama kita dulu dah selesai dengan benda tu, tak ada balah pun pasal masing-masing tahu disiplin ilmu. Dan mereka pun tahu siapa yang memang pakar tak pakar. Tak ada kelahi pun. Zaman kita dah ni pasal ada yang bengap, masing-masing bengap. Yang ni bengap bab ni, yang ni bengap bab ni. Bahasa saya bengap lah. Yang tu yang menyebabkan jadi tak tentu ketahuan. Macam kita belajar sifat 20 ni lah. Jadi asal nak sebut apa? Ulama dah tolong ringkas kat kita. Apa dia yang sepatutnya kau Allah Ta'ala tu atas nama wajib. Kalau kita nak tengok semua, tak ada.
Kalau atas fahaman yang sesat tu, na'udzubillah. Macam kita duk sebut kitab baru ni nama Pak Wahabi itulah. Mereka ni kalau boleh nak bagi semua orang jadi mujtahid, semua orang reti Quran hadis, berdalil Quran hadis. Ulama kita, dia tahu di atas kemampuan kita untuk berdalil Quran hadis ni bukan senang. Bahkan tak kena gaya macam laru. Bahkan kalau berakidah boleh jadi sesat. Bukan sesat sikit, sesat barat habis. Masuk gaung, masuk api neraka, kekal abadi selama-lamanya. Siapa berpegang dengan zahir ayat. Di atas dia nak selamat dengan kita tu yang dia buat rumusan dengan kita ni, ambil ni, faham elok-elok. Kalau nak ambil lebih sikit, nak tengok dalil Quran hadis, macam mana boleh datang usul ni, yang tu kena ngaji lain. Tak padan dengan hanya tengok Quran dan hadis terjemah begitu saja. Tu tengok tanya dalil. Takut lagi bagi dalil kau tak reti nak faham, nak hadam dengan dalil tu pula. Sikit saya sebut gitu. Satu, kita belajar ni, kita faham kita bodoh, kita tak reti, ambil je disiplin. Belajar daripada ulama-ulama mujtahid yang mereka ni pakar dalam bab ilmu, dan kepakaran mereka bukan sikit orang, bahkan telah berlaku ijma' di atas apa yang mereka senaraikan ni. Khasnya dengan kita belajar sifat 20 ni, bahkan yang memang diijma' 13. Istilah ijma' ni maksudnya tak ada siapa boleh ingkar dengan akal dan nakal, baik dengan Quran hadis, baik dengan akal sekalipun. Tak boleh nak dinafikan 20 sifat ni, ataupun dengan ringkasnya di 13 tu. Bahkan satu je diingkari cukup melayakkan diri dia kafir. Pasal apa tu? Asal dia bukan sebarang ilmu, dia dah dirumus. Rumus. Kalau sebut Al-Quran hadis ni, jenuh nak sebut. Pula tu dah lah jenuh nak sebut. Pula tu tak kerti cara, nanti melerit-lerit panjang bicara, tak selesai apa yang sepatutnya selesai. Sebab kita belajar tauhid ni, tujuan dia yang fardu ain atas kita nak ma'rifatullah, kenal Allah. Di atas sebut dalil, tengok tak kenal sama Allah Ta'ala. Duk sibuk situ je, duk kelahi balah gitu. Sedangkan ke Allah Ta'ala tak kenal. Tak ada pun perasaan ke Tuhan, tak ada pun hati nak merujuk ke Allah Ta'ala, tak ada pun rasa fakir ke Allah Ta'ala. Tak pun apa yang kita buat ni, kita sentiasa tawajuh hati pada dia. Jasad dengan makhluk, tapi hati dengan Khalik makhluk. Ni ajaran tutup guru kita. Mereka dah sampai tahap tu, tuan-tuan. Kita belum lagi. Kita kadang baru nak mula mengaji. Waktu baru tengok demo duk lain. Tutup guru kita, dia ajar kita pasal yang ni, dia istilahnya maksud. Yang ni adalah pencapaian sepatutnya dicapai. Kalau kita tak belajar teori yang banyak-banyak pun, tapi kalau maksud ni capai, berjaya dah. Tukut bahasa ni. Saya buat misal untuk cerita sifat 20 ni lah. Yang kata sifat 20 ni rumusan, ulama kita dah rumuskan. Kalau kita tak pandai Al-Quran hadis pun, faham hak ni, dia dah sebenarnya inti Al-Quran hadis. Cuma nak pakar betul-betul macam mana nak linkkan dia ke Quran hadis, itu kena mengaji lain lah weh, mana padan. Tapi padan dah sebenarnya untuk mengesahkan akidah. Bahkan kalau tak dan pergi belajar, kalau tak dan pergi belajar, tak dan pergi belajar apa? Tak dan pergi belajar dengan tafsir, dengan hadisnya, Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi, Nasai. Muka senang tu nak pergi hadam satu hadis tu. Pula tu nak belajar pula disiplin menyelesaikan hadis-hadis dia. Pula tu pelajaran pula tu semua dengan bahasa Arab, nak bahasa Arab dia pula. Masya-Allah. Saya kata bukan senang. Jadi kalau kita tak dan pergi belajar tu pun, hak ni dah belajar, selesai dah fardu ain kita. Bahkan ada dah keupayaan pada kita untuk menjana iman, supaya memastikan kita dapat iman dan hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. Jadi itu je maksud kita pun. Tujuan kita tengok Quran hadis tu, itulah maksud dia tu. Supaya ada iman, beramal dengan syariat yang betul, tepat. Di atas khilaf mazhab tu satu hal, ada disiplin juga nak ambil itu. Jalan syariat zahir ni betul, jalan batin betul, iman dengan Allah Ta'ala. Dan iman 24 jam, dia mutlak, bukan muqayyad. Dia tak kait dengan waktu dan tempat. Bahkan sentiasa dalam keadaan iman pada Allah Ta'ala.
Adapun ibadat zahir ni dia berwaktu, dia muakkad. Jadi ada dua jenis ibadat. Istilahnya dia daimil amal, amalud daim, dan ada amal muakkad. Amal yang muakkad tu maksudnya yang berwaktu, dia ada tempoh-tempoh, ada waktu tertentu. Sembahyang 5 kali itu pun 4 rakaat, masing-masing bawa 4-3-2, 4-4-3-4-2. Macam itulah kan angka-angka sembahyang. Tu pun yang fardu, pengayaan dia yang sunat. Yang fardu 17 rakaat tu je. Apa saya nak sebut ni? Semua berwaktu. Ramadan fardu waktu, haji mau hidup sekali, itu je. Bukan banyak. Atau amalan zahir kan banyak, sikit saja. Yang banyak apa? Yang banyak batin. Batin apa? Ni iman. Nak bagi dapat yang daimul amal, amalud daim, amal yang sentiasa berpanjangan, tak berhenti. Bab iman ni dia akan berhenti. Iman tak berhenti. Mula-mula ngaji mesti ambil dulu formula-formula tu. Baru kita akan faham the whole view. Kita belajar ni kenapa? Kita belajar ni setiap hari kita belajar. Belajarlah istilahnya. Ni baru kita akan faham kenapa Rasulullah kata talabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu daripada buayan sampai yang lahat. Apa maksudnya? Tak ada masa untuk free, tak payah belajar. Bahkan di syarat Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah siapa yang belajar Quran, mengajar Quran. Bahasa lain, belajar ilmu, mengajar ilmu. Mengaji pun mengaji, belajar pun belajar. Apa maksudnya? Long life education. Bunyi yang putih sikit. Apa maksudnya? Pengajian sepanjang hayat. Mengaji ni evergreen. Saya ngaji kalau arwah batin, dia kata kita duk pondok ni 3 lah. Ngaji, mengajar, beramal. Ngaji, mengajar, beramal. Ngaji, mengajar, beramal. Tak ada lain. Besar dia tu. Kejar ni sampai-sampai. Jangan kejar sampai tak mengaji. Disebut itu. Kalau mengaji tak kejar apa susah tak? Tengok tahap tu. Ada orang memang dia boleh mengaji tak payah kejar apa-apa. Tawakal dia tinggi. Memang dia boleh hidup dengan cara macam tu. Tak pernah keluh kesah dengan sesiapa pun. Ngadu dia hanya Allah Ta'ala. Yakin sungguh Allah Ta'ala bagi rezeki. Tak pernah syak walaupun sebesar zarah pada Allah Ta'ala. Kalau dia iman kuat gitu, iman dia boleh hidup dengan tak payah kerja. Tapi disuruh cari sabab untuk menghilangkan ragu-ragu, datang was-was syaitan, apa macam-macam ni. Yang tu dia ada bab bicara dia, bab tu. Tengok tahap iman ni dah. Kalau dia sampai tahap mutawakkil billah, orang yang memang boleh tawakal dengan Allah Ta'ala, tinggal tarkul asbab, tinggal sebab untuk cari rezeki ni. Kalau dia boleh sampai tahap tu, pergi. Tapi mesti dengan bimbingan guru. Takut sendiri lagi, rupanya pemalas. Rupanya nak makan peri. Rupanya nak meminta-minta pada orang. Kita tak diajar meminta-minta pada orang. Meminta-minta kita hanya pada Allah Ta'ala. Itu kalau tak nak meminta-minta pada Allah Ta'ala, nak minta ke makhluk macam mana? Minta di atas sumbangan, tapi meminta-minta atas, meminta-minta nak makan, minta suap nasi, tolong saya 3 hari tak makan, tak ada pasal. Itu bukan kaedah kita. Kena belajar ilmu kemahiran, ilmu sina'ah. Kau bertukang ke, pasang lantai pun jadi ya. Pasang lantai. Bukan sedang pun nak pasang lantai tu. Dia kena ada salah silah berguru juga. Iya, tak percaya, try. Hantar nak pasang kan? Try pasang nak. Mudik lah agak-agak. Nak? Ya? Boleh pasang tak? Kenapa 2 darjat yang begitu beza? Ni tak boleh, ni boleh. Ya. Belajar, ambil peduli. Very simple lah. Macam tu je, betul tak? Betul tak? Very simple. Main berapa hari lah. Apa? Nama apa? Ikram tak? Ikram ke Akram? Ikram. Sampai 2-3 hari. Awak tahu nak sini? Hui. Tapi kalau tanya kitab, jangan tanya dia. Yang ni, kitab apa dah mengaji? Oh, kitab kan lah dia. Pasal dia tak mengaji kitab. Yang ni mengaji kitab. Yang ni tak tengok lantai, yang tu pergi pasang lantai. Betul saya cakap. Betul. Nak cerita apa ni? Dia ada sistem dalam agama kita. Itu yang kita perlu ada tunjuk ajar.
daripada orang yang reti, yang faham. Kadang-kadang kita terlajak nak tawakal konon, rupanya buat-buat tawakal, rupanya malas. Kadang-kadang kita konon nak cari sebab, rupanya berintikad pada sebab, sampai tak ada langsung tawakal pada Allah Ta'ala. Sampai tak pergi sembahyang, Jumaat pun tak pergi, mengaji pun tak lah. Pasal apa? Ni nak kerja ni, cari rezeki ni. Siapa nak pergi makan minum aku? Anak bini lagi. Takkan aku nak berserah je, takkan rezeki datang mengkolek. Wow, sedap cakap. Tapi sampai tak sembahyang, Jumaat pun tak pergi. Belayar sampai setahun, duduk dalam laut. Sembahyang apa bala tau. Boleh tinggal kampung halaman pasal nak cari makan. Tapi tak boleh tinggal 2-3 hari sampai nak pergi mengaji. Jadi inilah benda-benda yang merosakkan fahaman agama kita. Jadi asal nak sebut, kita yang wajib belajar ni bagi capai boleh kenal ma'rifatullah. Jadi nak pergi tambah, nak pergi belajar ilmu, pergi ngaji khatam Bukhari, khatam Muslim, siapa boleh? Kalau khatam pun dah selesai ke baru Bukhari, Muslim tak selesai lagi. Kan kita lebih baik ambil apa yang ulama dah simpulkan, macam seumpama ngaji tauhid ni, tu pun tak dan khatam. Kalau khatam pun macam mana? Masa tengah mengaji pun tidur. Oh sorry ya, siapa dia kenal tu lah sih. Kena tidur tu bukan apa, pasal dah mahir sangat satu tidur. Oh tu pun saja aja usik-usik itu kan. Tapi bukan orang sini. Orang mana? Afrika. Afrika. Itu gurau sambil-sambil. Memang mengaji ni dia ada berat dia. Tu syarah tu panjang lah, cukup. Saya nak sebut tangan persiap lah. Itu yang kita mengaji sifat 20 ni rumusan. Ulama sayang kat kita. Mereka ni adalah pewaris Nabi, macam mana Rasulullah kasih sayang kat kita. Ulama pun dapat juga sifat Nabi tu kasih sayang. Macam mana mereka telah bersusah payah nak dapat agama ni, nak dapat boleh mengenal Allah Ta'ala ni. Macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala ni. Semua experience yang telah mereka lalui itu mereka curahkan. Mereka takkan biarkan kita tercengang-cengang melalui jalan agama ni, macam mana nak berjalan ke Allah Ta'ala ni. Sudah sepestinya apa pengalaman yang mereka ada tu, dia takkan sia-siakan kita di belakang ni, pasal mereka sangat sayang kat kita. Orang meniaga pun ilmu meniaga diturun ke anak cucu dia, betul tak? Tambah orang yang istilahnya pewaris Nabi, takkan dia tak turunkan apa yang ini adalah intipati ajaran Nabi SAW dalam akidah khasnya. Takkan dia tak turun kat kita. Cuma masalah apa? Kita tak pergi mengaji. Itu masalah dia. Kalau kita pergi belajar macam mana? Oh, dapat. Baik. Jadi asal saya nak sebut tu adalah yang kita duk belajar ni, yang atas nama sifat yang wajib pada Allah Ta'ala tu, yang dia kata famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Sebahagian daripada sifat yang wajib kepada zat Tuhan kita yang maha tinggi itu adalah 20 sifat. Dia kata maka setengah makna sebahagian daripada yang wajib bagi maulana. Maksud maulana di sini Rabbuna. Maula ni bahasa Arab banyak makna. Ada maula dengan makna Nabi, Rasul. Ada maula dengan makna pemimpin. Ada maula dengan makna Tuhan. Dia ada banyak makna. Ada maula dengan makna hamba yang dimerdekakan. Macam-macam makna dia. Nabi Muhammad pun maulana ya Rasulullah, Habibi ya maulana, maulai, sekilah bahasa tu. Jadi wajib bagi maulana. Maksud maulana ni Rabbuna, Tuhan kita, ilahuna jalla wa azza. Kita kadang sebut subhanahu wa ta'ala, jalla wa azza. Kalau asal terjemah sekali lalu, jalla wa azza yang maha agung, maha hebat, wa azza yang maha mulia, yang mulia, yang agung, yang hebat, yang mulia hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi sebahagian bersifat yang kita wajib belajar 20. So yang kalau ada orang tanya, ambil hadis mana? Ambil daripada bermacam-macam hadis dalam Quran, ni kesimpulan. Itu sebut macam tu je. Macam mana boleh ambil? Bukan kita yang ambil, ulama yang ambil pakai je lah. Macam kita belajar fiqh, berapa rukun sembahyang? 13. Nabi pernah ajar ke nak sembahyang ada 13 rukun? Nabi tak pernah ajar dengan angka 13 tu. Tapi wallahi, apa yang disebut oleh ulama 13 tu memang menepati apa yang Nabi ajar. Tak lagi sikit pun. Apa yang Rasulullah ajar ni khas kita belajar berakidah ni, atas nama 20, atas ringkasnya 13, wallahi ni adalah rumusan yang pati yang Rasulullah ajar kita. Satu kalau kita belajar hadis, keseluruhan hadis pun belum tentu kita boleh buat rumusan macam mana ulama dah buat rumusan.
Lepas tu kita belajar macam ni, dia untung. Saya kata untung siapa? Mereka telah formulasikan untuk kita, kita tinggal nak ambil guna pakai je. Tak payahlah susah-susahkan fikiran untuk pi kelahi dalam bab macam mana ia diproses. Tak payah. Kalau nak pergi ngaji lebih sikit, pergilah mengaji macam mana proses tu dia boleh dibuat. Dan jangan tak tahu, kalau pergi ngaji nanti lama-lama nanti ada orang makin mengaji makin dia kenal diri dia, bahawasanya dia tak ada kemampuan untuk faham macam mana ulama dulu faham. Ada orang dia terbalik, makin dia mengaji makin dia jadi bodoh, rupanya dia bukan ambil apa rumusan ulama yang dah buat rumusan ni, dia pergi ambil bahan mentah yang belum diproses, ambil menggelabah. Sehingga itulah, berhati-hatilah macam tu. Satu, kena belajar daripada orang yang reti dalam bab ni, belajar daripada orang yang kelang kabut kita. Jadi asal nak sebut yang kita belajar ni rumusan yang telah disebut ulama, atau yang angka dia tak banyak pun, 13. Itu pun saya ada sebut, nak sebut sekali lagi. Ada orang kata, kenapa belajar 13, kan Asma'ul Husna apa 99, kenapa belajar sifat 20? Asma'ul Husna memanglah 99. Tu pun kalau tengok 99, kau semak betul-betul, dalam Asma'ul Husna tu pun bukan 99 sebenarnya. Kurang-kurang ada 102. 102. 99 sampai tang mana? Tanya sikit. Takkan tak pernah tengok sikit pun tak? Wa wasami'ul basir. Itu kan? Sampai tang basir ke? Tak tahu je. Al-waris ahadun sabadun qadir. As-sabur. Al-waris macam mana? As-saburul ladzi sabur. Ar-rasyidu sabur. Last sekali sabur. Alladzi laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai' tak masuk dalam semua. Wa wasami'ul basir. Sami' basir tak masuk dalam tu. Kita cari ya. Sami' basir ada dalam Asma' Husna. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Qudus. Kalau campur ahad, yang campur lagi al-ahadul, al-wahidul, ahadul, samadul, sama ahad pula. Tambah pula lagi. Innallaha jamilun, ada jamil pula lagi. Okey, nak sebut apa? Saya pernah syarah sebab tu, sebut 99 tu bukan memang betul-betul 99. 99 tu dalam bab usul fiqh dia panggil al-adad la mafhumalah. Dia bab angka yang tak ada mafhum. Maksud tak ada mafhum ni bukanlah disebut 99 absolutely 99, tak tambah tak kurang, kan? Dia sebagai satu dilalah menunjukkan banyak. Jadi kalau kira-kira tak lebih 99 macam mana? Tak ada masalah. Angka 99 menunjukkan banyak. Ada saya syarah itu, saya cerita apa? Penjaga malaikat, penjaga neraka ada 19. Ada saya sebut itu kan. Lagi apa Allahumma salli wa sallim ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Penjaga neraka ada 19 orang. Angka-angka yang disebut tu, Allah Ta'ala kata, Kak Rasulullah, kalau engkau minta ampun kat puak munafik ni 70 kali, minta ampun sekalipun, Allah Ta'ala takkan ampun dengan mereka. In tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfirallahu lahum. Kalau kau minta istighfar sampai 70 kali pun Allah Ta'ala takkan ampun dengan mereka. Jadi kalau 71 nya ni tetap tak ampun. Ayat tu bukan nak menunjukkan angka 70 tu maksimum. Lepas tu kalau 71 Allah Ta'ala ampun. Bukan. Yang tu yang kita tengok bahan mentah, kalau tak kena gaya, yang tu yang bukan makin faham makin tak faham. Baik, fokus saya asas Asma'ul Husna. Kenapa tak mengaji Asma'ul Husna? Ngaji Asma'ul Husna ni dia huraian daripada huraian panjang lebar, huraian tafsili daripada sifat yang tak dapat tidak kena kenal, yang ijmali, yang ikhtisari, dia ijmali, ringkas, seringkas-ringkasnya
paling pendek tu 13 tu. Tak boleh nak pendek dah daripada 13. 20 boleh pendek lagi. 13 ni tak boleh pendek lah. Habis lah. Faham kita 13 ni, Asmaul Husna tu semua boleh faham. Tapi belajar Asmaul Husna 99 belum tentu boleh faham apa 13 tu. Dengar. Bahkan ada orang mengaji Asmaul Husna tak ngaji sifat 20, ngaji Asmaul Husna masuk parit. Dengar saya sebut. Sekali lagi saya sebut tu. Ada orang mengaji Asmaul Husna tapi tak mengaji sifat 20 ni, syarah Asmaul Husna tu masuk parit. Masuk parit tu apa maksud? Salah. Tak betul. Sesat menyesatkan. Faham Asmaul Husna? Tengok saya buat misal. Satu ketika dulu pernah jadi satu benda isu kat Malaysia kan. Al-Jabbar. Orang Jabbar? Gedebe. Samsing. Allah Samsing. Macam. Okey ke tak okey? Okey tak okey? Allah Samsing. Allah Samsing tak? Allah gangster. Ada orang tak pernah belajar langsung bab tu, dia kata apa? Tuhan kami Tuhan yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang pengampun. Padan ahli maksiat. Tak pernah gerung dengan Allah Ta'ala. Kalau faham Allah Ta'ala Al-Jabbar macam mana? Azizun Zuntiqam. Allah ni sangat kuasa sampai dia, kekuasaan dia inna malikim muqtadir. Dia malik yang muqtadir. Dia raja yang muqtadir, maksudnya yang kuasa sepenuh-penuh, mutlak mutlaknya. Bahasa Quran ni, masya-Allah. Tu pun malik muqtadir, tak ada dalam Quran. Inna malikim muqtadir. Malik ada, malik muqtadir tak ada dalam Quran. Tu nak sebut saja, saya nak sebut sekali lalu tu. Orang tak dalam Samsing ke? Sekali lagi soal. Orang tak dalam Samsing ke? Samsing mana apa? Kalau Samsing mana jahat, tak betul. Apa huraian Samsing? Kalau huraian Samsing yang dah ada kayu ukur dia dengan sifat 20, tak ada masalah. Allah dia boleh buat dah apa dia nak buat. Dia boleh beri kita mati kena hempak dengan batu. Lihat. Kena lilit dengan ular sawa. Kena sondor dengan babi. Kena katal 50. Kena baling bom C4, hancur berderai. Apa pun tak jumpa. Boleh. Jatuh ke terbang, meletup dengan abu lah. Boleh. Samsing tak? Apa nak Samsing? Dia boleh buat apa saja kehendak ada, tak ada siapa boleh bertikai. Itu Samsing. Orang Samsing ni macam mana? Kalau budak Samsing pergi sekolah pukul 10, cikgu boleh kata abang ada. Apa siapa buat lambat? Suka hati saya lah, datang sekolah. Itu Samsing tak? Samsing tak? Itulah Samsing. Apa huraian Samsing orang salah? Samsing mesti huraian dengan sifat 20. Kalau Samsing mana jahat, itu takut tak ikut disiplin sifat 20. Apa makna Samsing? Dia ada kudrat dan iradat. Ada kuasa dan ada kehendak. Apa kehendak dia? Wa ma tasyauna apa? Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Quran semua tu. Maka lahumul khiyarah. Yakhluqu ma yasha'. Dia Allah, dia boleh buat apa saja dia nak kendaki. Dia nak bagi tsunami boleh. Dia nak bagi potong beliung boleh. Dia nak bagi COVID-19 boleh. Sampai 2050 COVID-19 duk PKP boleh tak? Boleh. Dia nak bagi hilang esok, lenyap esok satu isu pun tak nak. Semua sihat alafiat. Yang bantuan pernafasan pun rosak kondisi pernafasan. Pasal apa? Pumping. Pasal apa? Terlalu aktif sangat. Boleh dia buat gitu? Boleh. Pasal apa? Samsing ikut dia. Dia boleh buat sekendak dia, apa yang dia nak boleh buat. Itu maksud Samsing. Kalau kau tak mengaji sifat 20, Samsing, Tuhan Samsing. Oh, tuan ni gedebe. Oh, syarah ikut belah otakmu. Gedebe tu apa? Dengan ada hati dan perasaan. Allah ni pemarah. Jadi Allah ni kalau kita buat tak kena gaya, dia pun murka. Jadi Allah Ta'ala ni terkesan daripada perbuatan kita. Tak betul, sesat tu kata. Saya kata sesat menyesatkan. Takkan Allah Ta'ala murka tu dengan mana? Dengan sebab kita buat macam ni, dengan sebab tu mengkesankan Allah Ta'ala, dengan sebab tu dia balas kita. Bukan? Tak faham bab ketuhanan.
Kalau satu sudut pun dia faham, dengan sebab tu dia gerun pada Allah Ta'ala, pasal dia tak takut, dengan sebab tu Allah Ta'ala murka ke dia. Tapi murkanya itu dia tak faham ketuhanan. Nabi pernah sebut, Allahumma inni a'udzubika minka, ya Allah, aku minta melindung dengan engkau, dari engkau. A'udzubika minka, aku minta melindung dengan engkau, dari engkau. Minta melindung dari engkau, dengan engkau, dari engkau, dengan engkau, dari engkau. Apa benda? Macam mana nak faham? Kau tak faham si pada pelung, kau tak faham tak tu? Faham si pada pelung boleh faham. Macam apa? Kita panjang saya syarah tu kan, tapi yang saya nak sebut ni. Jadi atas isu orang kata kenapa tak belajar Asmaul Husna, kenapa belajar sifat 20? Ni rumusan, dia seringkas-ringkas. Tak faham Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Adil, Al-Jabbar, Mutakabbir. Tak faham satu apa pun daripada tu, tapi faham wujud, qidam, baqa, sampai kalam. Cukup akidah, betul, tak ada satu pun silap. Wallahi tak ada satu pun silap dengan Allah Ta'ala. Tapi faham betul-betul lah. Tak faham apa je, mana maunya. Tapi kalau dah belajar Asmaul Husna 99 pun belum tentu akidah hang betul lagi dengan Allah Ta'ala. Jamin saya cakap macam tu. Pasal apa? Pasal dia belajar dengan bukan format. Dia belajar dengan huraian yang panjang lebar, tapi dia tak tahu apa format. Kita belajar sifat 20 ni belajar format. Walaupun kita tak belajar panjang lebar, orang yang belajar panjang lebar tu kita ada format. Walaupun belajar sikit ni, kita boleh tahu. Aku dengar macam tak kena. Allah merancang, kita merancang. Perancangan Allah Ta'ala lebih baik. Tak sedap aku dengar tu, pelik. Allah merancang, kita merancang. Allah merancang, kita merancang. Macam tak kena je. Pula Allah merancang, kita merancang. Allah menentu, Allah bukan merancang. Kalau Allah merancang, maksudnya dia belum ada ketentuan, dia baru merancang. Allah baru merancang, baru merancang. Tapi perancangan Allah lebih baik. Jadi perancangan kita pun okey, tapi perancangan Allah lebih baik macam tu. Tak ada salah. Yang ada memiliki keputusan dan ketentuan hanya Allah. Perancangan ada kat kita, ketentuan kita tak milik sikit pun. Allah penentu segala. Betul lagi dah. Kalau kita merancang, Allah Ta'ala merancang, jadi Allah pun duk merancang juga satu. Macam dia pun belum buat keputusan apa yang dia nak buat, tapi perancangan Allah Ta'ala lebih baik. Perancangan kita belum tentu baik tak baik. Perancangan Allah Ta'ala lagi baik. Tak ada istilah lagi baik. Memang perancangan Allah lah sebaik-baik perancang. Perancang Allah yang baik. Sebab Allah bukan perancang, Allah menentu, bukan perancang. Boleh? Asal yang saya sebut tu lah. Bila kita ada belajar, dia terlajak, tak ada format, memang boleh terlajak. Saya bagi contoh Jabbar tu lah. Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang tu pun kalau orang tak belajar disiplin, macam-macam orang syarah. Ada orang kata Allah ni penyayang, lebih penyayang daripada seekor ayam menjaga ibu dia. Menjaga ibu, menjaga anak dia. Apa maksud tu? Nak hurai benda-benda akidah tapi menggunakan benda tamsil dan misal. Misal pula, misal ke haiwan, penyayang. Ibu ayam dengan anak ayam. Ya, betul. Kalau ada lafaz hadis pun sebut macam tu, apa maksud? Di mana wajah syabah yang kita nak perhati, ibu ayam yang jaga anak dia, Allah lebih sifat kasih sayang daripada ayam, ibu ayam yang jaga anak dia. Di mana, sudut mana nak tengok apa wajah syabah dia. Istilah wajah tu ciri penyerupaan, nak serupakan dengan ayam, ibu ayam jaga anak ayam tu di mana? Tang mana? Inilah tang mana? Kasih sayang ada perasaan. Allah ada perasaan kat kita ke? Allah ni berperasaan ke? Kena tanya hak tu pun ada orang punya soalan ni tak bisa dengar pun. Itulah. Pasal dia tak belajar format, dia tak belajar asas dalam berakidah. Ini yang kelang kabut tu. Kita mengaji ulama ajar satu.
Okey. Sikit isu kenapa kita belajar tu yang 20. Yang ulama susah payah ajar kat kita ni siapa? Supaya ajar hak ni teras faham ni, insya-Allah memang selamat. Oh, insya-Allah tu untuk tabarruk je. Wallahi selamat. Wallahi selamat. Kalau tambah lagi belajar hak longgar, hak 3 tu, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tambah belajar awal-awal pergi belajar bukan belajar ayat muhkam, bukan belajar hukum muhkam, bukan belajar sifat muhkam pada Allah Taala. Belajar mutasyabihat dulu. Belajar bab mata, bab tangan, bab kaki, bab ta'arah. Jenuh tu, jenuh kelahi. Dapat pula format-format dah penuh racun dulu. Jenuh bagi penawar kat dia. Jenuh. Kita ulama dah bagi benteng dulu, protect shield dulu. Yang karut-karut takkan masuk. Pasal ada protect shield. Mau tak masuk ni. Tak masuk. Kenapa? Ni ada protect shield. Allah Ta'ala tempat makhluk, subhanallah. Dengar pun pelik lah. Kita dah faham ni, dengar tu pun pelik. Orang yang tak mengaji macam kita ni, Allah yang kata Allah Ta'ala. Tu pun susah nak faham ke? Nampak? Mak. Mana mak? Saya nak cerita. Dia mengaji Quran, mengaji hadis. Allah turun di langit. Kalau dia nak turun, apa masalah kalau dia nak turun? Kan? Saya pernah ada dengar je satu orang tu ngajar akidah, tapi lama dulu. Masa tu saya dengar tip pasang ceramah dengar melalui tip. Tip kan dulu tali tip Hang tahu tali tip? Keset tu. Pernah pakai? Tengok itu lah. Dulu kalau rosak tu buat tali tarik sekampung. Sepah-sepah tengok. Tali tip. Kereta dulu semua pakai tu. Dulu zaman saya apa? Yang canggih sikit tu cartridge kan. Oh, hak tu boleh tekan nombor 1, nombor 2, nombor 3, canggih lah. Oh, dia pergi pasang nombor 2. Kalau kita punya tip biasa ni tak boleh tekan ni, kena forward depan. Keren tengok nombor dia. Keren. Tak. Tu tekan, cek. Lagi terdepan sikit, pas pusing belakang balik. Keren. Tekan, cek. Dulu macam tu lah kami. Zaman bodoh-bodoh kita dengar alat-alat macam tu lah. Dengar lah. Dia orang nak ni tak main lah. Canggih. Titik-titik. Bluetooth ya. Apa cerita ni? Macam mana boleh cerita tu? Dengan ceramah ni. Ajar akidah. Dia kata Allah Ta'ala mustahil ada isteri. Tapi kalau Allah Ta'ala, kalau dia nak lah, dia nak buat isteri, boleh dia nak buat isteri. Pasal dia layak, dia nak buat apa pun. Memang Allah Ta'ala ada mustahil Allah Ta'ala ada isteri. Dia kata mustahil dah. Dia ajar ada hukum akal tu betul lah. Mustahil Allah Ta'ala ada isteri. Subhanallah. Tapi kalau Allah nak buat isteri seorang yang selayaknya dengan dia, apa masalahnya? Dia Tuhan. Dia boleh apa saja. Kita mana nak boleh protes. Dia Tuhan. Celaru belah otak dia. Kita dengar betul ni. Syekh besar tu kalau sebut hamba tak percaya. Saya bisa dengar dia mengajar. Betul, saya dengar keset tu saya cerita tu. Cuma keset tu saya tak simpan. Kalau saya sebut nama, saya bukan pasal sebut nama. Kalau saya ikut, saya sebut nama. Masyhur orang tu. Satu dunia kena. Satu dunia kena. Siapa? Kau figures lah masing-masing. Dia ajar macam tu akidah. Saya dengar pelik semua. Memang pelik. Pasal apa? Pasal dia tak belajar disiplin. Tentang Allah Ta'ala mustahil buat isteri itu satu hal. Tapi dia kata, kalau Allah Ta'ala nak buat apa salahnya? Allah Tuhan. Kita pun dengar sekali lalu je nak. Betul juga. You get the point there, you know. Logik juga. Kepala otak kau logik. Kepala logik kau. Mau pergi pasal kepala logik. Logik apa logik? Mustahil weh. Kalau ada isteri, maksudnya Allah Ta'ala lelaki. Macam? Allah lelaki perempuan. Kesajat. Nyawak pasal. Subhanallah. Ui, jangan buat silap buat akidah Yang tu yang kalau saya kalau kelayu buat Wahabi saya keluar mudah kul huwallahu ahad, kul huwa dhamir mufrad lil muzakkar ghaib. Allah Taala muzakkar ke muannas ya. Walam takun lahu sahibah, dia tak ada isteri. Jadi Allah Taala ni suami lah. Maksudnya dia lelaki lah pasal dia tak ada isteri.
Kalau dia perempuan, tentulah kata Allah Ta'ala dia tak ada suami. Quran tu sebut dia tak ada isteri. Tengok. Datang pun dengan huwa, kul huwa Allah, yakhluqu dengan dhamir huwa. Huwa ni muzakkar. Adakah Allah Ta'ala muzakkar atau mu'annas? Mu'annas mesti mustahil. Pasal dia lam takun sahibah. Kalau gitu huwa muzakkar, adakah Allah Ta'ala lelaki? Ya. Sedangkan Allah yang kata dia lelaki, huwa muzakkar. Macam syarah. Saya guna ayat Quran ni, nas. Tak usah syarah, tak mau pakai pendapat ulama. Ambil Quran hadis, nas betul-betul, bahas nas. Ya. Peding lalat tu mau lari malam tu. Satu bukan senang tu nak bahas. Syaitan nak masuk pun senang ya. Satu hujung insya-Allah. Disiplin mengaji tu yang kena mengaji elok-elok daripada guru yang betul baru kita akan tahu. Bukan senangnya. Memang bukan senang. Ada orang ni kata, best ngaji Bukhari, best ngaji tafsir. Selama ni tak pernah mengaji. Dia kata apa? Luasnya ilmu hadis, luasnya ilmu Quran. Luaslah sampai hal lemah. Itu memang ayat tu kena faham. Saya ngaji tutup guru pasal ni, saya pasal luasnya ilmu Quran, luasnya ilmu hadis memang luas. Tapi bila kita tak cukup alat, kita akan lemah, tenggelam. Kita tak kerti nak mengharung arus yang terlalu besar tu. Pasal dia luas sangat. Baik ngaji bodoh ambil mazhab Syafi'i ya. Baik ibu ikut Abu Hasan Syari, ibu masuk Maturidi ya. Walaupun nampak sempit, tapi betul. Saya ngaji tutup guru buat misal kata dia, kan katak buah tempurung nampak kecil tak? Betul kan? Katak buah tempurung tu. Tempurung tak tahu. Selalu pakai santan siap kan. Tempurung tak kena. Ya Allah, budak-budak moden lah ni lah. Tempurung. Katak besar ni dengan tempurung tu celuh dia. Saya ngaji dulu, saya ingat Tok Tunggu dah cerita. Katak pula duduk bawah rumah. Duduk bawah tempurung. Dia kecil-kecil, dia tertutup dengan tempurungnya tu. Dia pun membesar. Pada dia, langit dia tempurung lah. Besarnya alam ini. Duduk bawah rumah. Nyamuk kan masuk ke lubang tu. Lubang tempurung yang tempat nak keluar benih kan. Masuk tu nyamuk. Itulah makanan ni. Sekali-sekali duduk bawah rumah. Untuk anak orang rumah tu kencing kan. Kencing, meleleh kat dia. Sedapnya air ni. Tak pernah pun minum katanya. Ni cerita Tok Guru kan dengar. Satu hari budak-budak duk main kejar-kejar, duk main menyorok-nyorok, main polis entif. Apa? Polis entif. Polis entry. Polis entif lah. Polis entif. Bukan polis entry. Polis entry apa? Polis entry one tu jaga. Polis mapo. Curi jaga. Saya dulu ada satu jampi lagi best kat ni kan. Jampi kan kena cari siapa mencuri, siapa boleh main kejar-kejar kan. Ingat kita tahu. Nanti saya ingat saya sebut lah. Kalau polis entry one tu jaga, polis mati mencuri jaga. Ni polis entry one tu jaga, polis mati mencuri jaga. Ni mencuri bagi geng. Tu ya, ni mencuri, ni masuk ni sip tempat nanti tempat ni. Dulu pemain budak-budaknya tu lah. Dia orang lah ni bukan kerti dah polis entry ni. Bukan kerti apa? Polis entry. Counter strike kami tahu. Apa cerita ni, macam mana boleh pergi polis entry orang jauh pergi. Nak cerita tauhid. Kata waktu burung ni tak pergi. Jadi budak-budak tu main kejar-kejar tu tersepak terburung tu. Puff. Katak tu terbelalak biji mata dia. Puff. Tu pun dia baru belum tengok langit lagi, baru tengok rumah. Baru tengok bawah rumah. Kalau edak dia duduk waktu burung tu okey steady Bila tersepak terburung tu macam mana? Keras kong sehari. Kalau tak ada rumah tu dah tersepak terburung, dia nampak langit tu agak-agak mana. Saya silap mampu terus. Mampu terus. Orang pergi ngaji terus Quran hadis macam tu kan. Itu. Dia tak ada arah, dia tak kerti nak tengok. Sangat. Luas sangat. Macam pergi masuk perpustakaan. Macam mana? Nak cari apa?
Baik bagi buku teks kan, baca. Pergi masuk persukaan, tu dia, nak cari buku apa? Ha. Boleh faham saya cakap apa? Ha. Banyak orang nak macam tu, belagak tak mau ngaji hak rumusan ulama dah bagi, padahal rumusan ni, hak ni kau buka je buku apa, semua kau boleh faham. Kau boleh tahu ni Syiah, ni Wahabi, ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, pasal apa? Pasal ni ya. Pasal ni ya. Sepek kita dah dapat. Tapi bila pergi luar ni, saya ada pendapat. Habis semua Wahabi, Zahiriyah, Syiah, liberal apa semua ada pendapat. Satu apa tadi pakai. Pasal terlalu luas. Sesat, lemah dalam ilmu yang begitu luas. Saja saya sebut tu, zaman sekarang zaman tu zaman orang nak luas bebas pendapat. Semua orang duk sibuk Quran hadis, tengok dia keluar pendapat dia juga, dia tak sebut Quran hadis pun. Allah. Baik, itu sikitlah isu sifat 20 Asmaul Husna yang kita nak belajar ni 20. Macam mana pun atas umum sebut ulama ke Allah Ta'ala ni kita wajib i'tiqad dia ada istilah sepik ijmali yang kena faham. Allah mesti sempurna, dia mesti tak hajat pada sesuatu. Makhluk mesti semua berhajat pada Allah Ta'ala, ni Tuhan. Bila dia Tuhan, mesti dia memiliki segala sifat kesempurnaan. Takkan ada apa-apa pada dia, apa-apa nama sifat kekurangan sekalipun. Takkan ada sifat kekurangan sama sekali, bukan sekalipun, sama sekali. Takkan ada nama kekurangan sama sekali. Cuma apa nama kekurangan ni, panjang cerita lah, nantilah jumpa lah. Itu umum sifat. Nak mengenal Allah Ta'ala, Allah mesti sifat sempurna, dia takkan ada sifat kekurangan. Cuma apa kesempurnaan itu, apa kekurangan tu, terlalu umum sangat ayat tu. Sampai ada orang yang tak faham, dia kata apa? Allah, dia duduk di aras, itulah kesempurnaan dia. Duduk di aras itu kesempurnaan Allah. Allah ada muka, Allah ada tangan, inilah kemuliaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Orang yang tak faham, dia tengok, okey apa ustaz tu cerita akidah, aku dengar murni ya, murni. Ya. Pasal dia tak faham, dia tak faham prinsip, dia tak faham apa yang menyebabkan yang ni cedera dalam akidah, yang ni tak cedera. Pasal kayu ukur dia tak ada, kayu ukur tak ada. Tuan-tuan kalau nak gaji, aku nak gaji ni lurus tak boleh, cukup tak 90 darjah? Berani gaji tak? Kena ada alat. Nak pakai apa? Lutut ke siku? Sesiku. Kena pakai sesiku. Mesti ada alat. Tak garis. Baru boleh. Ada guideline. Nak tengok. Kita gaji. Tengok atas. Tengok bawah. Sekalipun guna alat tu, pakai pembaris. Kena tengok je tu. Walaupun alat moden. Nak potong tu contoh ya, kena tengok lu tapak dia. Ni tepak untuk macam tu, nak potong lurus mampu tak lurus, bengkok. Kena ukur tu dulu, lock skru dia kan. Awak boleh potong tu pun tengok mata dia goyang tak goyang. Tak ada, tukar beli kata yang lain. Macam apa, potong ni kita nak potong sini, tekan sikit, lari sini, penin ni dah. Macam apa, alat tak cukup, tak kemas. Sebut tak kemas, sama kita alat tak kemas, kita tak tahu nak ukur ni betul tak betul, ukur tak betul. Kalau alat kita ada, ambil siku letak, tengok tu lari. Macam ni nak buat, macam mana nak bertukang? Kalau alat ada pun letak siku pun tak betul, letak siku dia letak situ, dia yang bagi lurus. Lurus macam mana nak lurus ni? Ni dia ampap aja kat kayu tu, letak tu orang konyoh bagi lurus tu, serap bagi betul cara. Bukan biar ambil itu benda tu, nak pergi lurus ni, lurus tak lurus lagi. Astaghfirullahalazim. Duk ada alat tu pun tak kerti nak pakai. Walaupun Quran dalam kepala tu, tak kerti nak ukur, tak kerti nak ukur, dia tak tahu nak nilai ni betul tak betul, sahih tak sahih. Hadis wala hafal 300,000 hadis ni nak pakai tu bukan senang tu, nak boleh ukur tu. Orang tak faham benda macam ni. Satu, kita lebih selamat ambil ulama yang dah macam ni. Betul macam mana? Janalah diri kita dengan apa matlamat yang sepatutnya kita capai, maksud ngaji tauhid tu. Sebab nak baca tak susah satu saya syarahnya tu. Macam lama lah dengar ni, wujud kidah mukhalafah lil hadis. Lama lah dengar. Saya nak ajar dalam prinsip, formula, kenapa, mengapa.
Khas ni nak sebut 20, 13. Kenapa tak belajar Asmaul Husna? Kenapa? Mengapa? Pergi penjelasan tu. Memang kadang orang ternanti huraian tu. Satu-satu wujud apa nanti jumpalah. Takat baca tu boleh baca sendiri, saya tak jemah tak apalah. Lama dah dengar. Tak ada apa nasyid sikit. Allah wujud qidam baqaq mukhalafah lil hawadith. Qiyamuhu bi nafsihi wahdani qudrat iradat hayya sama basarka. Kalam qadiran muridan aliman ayyan basiran mutakalliman. Kalau susah juga pasal tak pernah belajar, ambil perhatian sikit. Dengar elok apa nak hurai. Khasnya saya nak sebut pasal kita belajar ni dia adalah rumusan, kan? Khasnya yang 13, engkau satu je kapis siap. Ada orang dia momok-momok kan, dia kata ni belajar falsafah. Orang yang momok tu pun dia pun doktor falsafah. Dia duk momok dengan kita. Dia kata apa momok ni sekampung sikitlah. Momok faham momok ni provokasi lah. Dia buruk kan. Apa belajar sifat 20 ni bukan dalam Islam. Nabi tak pernah ajar sifat 20. Ni falsafah Yunani. Dia pun doktor PhD falsafah. Bukan doktor perubatan. Dia pun PhD, dia pun falsafah. Waktu dia kutuk falsafah. Apa punya pengapnya doktor falsafah ni? Dia pun belajar falsafah. Waktu dia salahkan falsafah, tahu namanya. Dia kata ni Socrates, apa falsafah Yunani, Aristoteles. Kepala otak kau Aristo mana ada ajar wujud qidam baqaq mukhalafah lil hawadith? Sebila Aristo ajar tu? Wallahi ni semua parti daripada Quran hadis ni. Tu kata engkau satu bangkang. Allah ada tak ada? Jawab tu dulu. Tu kalau nisbah kelahi ni itulah kan. Jadi saya nak sebut apa? Semua tu fitnah besar tu dalam bab ilmu. Kita yang bodoh ni, yang cakap tu lah doktor pula, terpengaruh pula, ada pegang jadi mufti pula. Tambah mufti tu tak jadi mufti, tu jadi mufti balik pula. Hak tu lagi canggih kan. Hebat tak kira lah. Cakap ni konon nak selamatkan umat, tapi pening bab akidah pening. Orang macam tu kita jadikan rujukan. Tu alamat nak jahanam tu. Dekatlah. Baik. Jadi yang kita kena belajar ni wujud qidam baqaq. Yang ni sifat wajib. Uraian jumpa ke depanlah dengan dalil apa? Kita sebut ni pun nisbah macam matan. Macam ni lah. Kalau nisbah baca syarah awal-awal dia syarah awal-awal lah. Baca bismillah pun seminggu tak habis cerita bismillah ya. Tu baca kitab syarah. Yang ni dengarlah syarahan saya. Matan tak susah. Jadi yang kita nak ambil ni wujud qidam baqaq mukhalafah lil hawadith, qiyam bi nafsi. Maksud qiyam bi nafsi, yang tu ambil perhatian sikit. Jadi wujud maksud dia ada, qidam maksud dia sedia, baqaq maksudnya kekal, mukhalafah lil hawadith terjemahnya berlainan Allah Ta'ala daripada segala yang baharu. Maksud baharu ni makhluk. Allah jauh sekali beza dengan makhluk. Ambil prinsip tu kan, panjang memang panjang. Ada uraian apa nanti lah jumpa tempat dia. Kita ambil sepir dulu. Macam kita belajar berdiri betul, niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk serta tamakninah, i'tidal serta tamakninah. Ambil dulu rukun 13 tu. Ujung sekali tartib. Okey, siap. Apa dulu? Lepas tu tengok satu-satu niat apa satu-satu. Jadi Allah Ta'ala mesti berlainan dengan segala baharu. Masuk baharu ni makhluk. Masuk baharu ni makhluk. Masuk baharu ni makhluk. Dengar cara ambil lah baharu tu apa. Bahkan bahasa baharu ni setiap yang ada permulaan tu lah dia panggil baharu. Makhluk ni walaupun umur berjuta-juta tahun semua nama dia baharu. Sama kata nama baru ke, baharu ke. Itu maksud dia lah. Apa dia? Setiap sesuatu yang asal daripada tak ada, itu Allah bagi ada. Semua yang asal daripada tak ada, yang Allah bagi ada, semua tu nama dia baharu. Bahasa Arab dipanggil hawadis. Tu mukhalafatul lil hawadis. Tak dipanggil hawadis dalam bahasa Arab melainkan sesuatu yang asalnya ma'dum, Allah Ta'ala wujudkan. Maksud ma'dum tak ada, benda tak ada Allah Ta'ala bagi ada, nama dia baharu. Kita ni baharu. Alam langit bumi, arash, kursi apa? Baharu. Masuk baharu ni dulu tak ada. Setiap baharu mesti didahului oleh tiada. Allah bukan gitu. Dan bila setiap baharu ni mestilah
didahului oleh tiada. Bila Allah adakan baharu ni, kenalilah apa ciri-ciri yang ada baharu. Tu yang kita jumpa jirim, arad, jumpa jisim, lepas tu jauhar. Untuk arad ni ada aina, ada makan, ada zaman, ada nisbah, ada murakkab, ada munfasil, ada yang Allah, dia ada ayyaf'ala, dia ada perbuatan dia asar dia, ada asar sebab dia, ada dia asar daripada satu, dia kesan daripada satu, ada dia, kita tengok dia boleh mengkesan dengan tu. Boleh tengok ada sesuatu macam tu pada makhluk ni. Dia akan terkesan pada sesuatu, dan ada sesuatu akan mengkesan dengan dia. Ni makhluk punya perangai, ada nisbah dia. Kalau uraian satu-satu kena kenal. Ni yang jenis berubah daripada satu keadaan ke satu keadaan, daripada satu masa ke satu masa, satu zaman ke satu zaman, satu tempat ke satu tempat. Ini semua makhluk Allah subhanallah. Bukan macam tu. Pasal apa sifat makhluk, Allah mustahil macam tu. Yang tu CP besar. Cuma bagi faham lah sifat makhluk. Sifat makhluk ni apa? Jirim, jisim. Itu sifat makhluk. Sifat makhluk bukan hidup, melihat, mendengar. Itu kan sifat makhluk. Sifat makhluk ni jirim, jisim. Ada rupa, ada bentuk, ada warna. Ni sifat makhluk. Saya lalu sebut lah kan. Makhluk ni boleh pecah, boleh hancur, boleh bercantum, boleh berpisah. Ni makhluk. Makhluk ni isi tempat, ngisi ruang. Dia boleh bercantum, boleh berpisah, dia akan bentuk, ada rupa, ada warna. Macam itulah bahasa mudah sebut kan. Dia akan ada timbangan, ada berat, ada daya dia dengan nisbah tarikan graviti. Dia boleh hancur, pecah tu yang cantum berpecah. Dia akan ada yang membebaskan haba, ada yang menyerap haba. Kita belajar sains macam tu. Semua yang kita belajar ilmu sains tu semua sifat makhluk. Dia ada habitat, dia ada apa, variasi, ada variasi, ada sifat-sifat dia biasa tersendiri, ada habitat dia, ada perangai dia, ada pemakanan dia. Ada yang makan binatang, ada makan haiwan, ada makan haiwan dan binatang macam ni. Ada yang rangka luar, tak ada rangka, yang betul-betul tak betul-betul, apa semua tu makhluk. Semua makhluk. Naik, turun, udara nipis, udara bertelur, beranak, apa-apa, semua makhluk. Kita mengaji sains tu semua makhluk. Baik ngaji fizik, ngaji kimia ke, ngaji biologi ke, semua makhluk. Jangan tak kenal makhluk. Allah subhanallah. Bukan makhluk ni sifat dia apa dia? Mendengar. Tak, mendengar bukan sifat makhluk. Mendengar sifat Allah. Allah yang bagi makhluk dengar. Ada bukan sifat makhluk asal. Makhluk asal tak ada, makhluk semua baru. Asal makhluk tak ada. Ada ni sifat Allah. Makhluk Allah lagi ada. Faham? Ada disiplin dah. Nanti ya. Nantilah. Tapi ni siping kena hafal tu. Tapi kita belajar kadang tak sempurna. Kita rasa macam belajar tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, mu tak belajar betul-betul. Kita tak belajar menghadap dengan guru betul. Kita hanya dengar macam tu aja. Kita tak dapat rasa kelazatan dan tak dapat rasa kepentingan di mana belajar sifat 20 ni. Di mana ibu dia tu. Maksudnya dia ni jadi teras tu. Tu kitab pun nama Ummul Barahin tu. Kita tak berasa dia adalah teras bagi segala hujah, dalil, akidah. Ni teras dia. Hantar getih yang ni, tak getih yang lain. Dia ibarat macam kita dapat ibu gamat. Contohlah buat ubat lah ibu gamat kan. Dapat ibu gamat ni, air gamat ada, isi gamat ada. Gamat, asal dapat ibu gamat. Mu dapat minyak gamat, aku ibu gamat. Kita dapat ibu negeri, dia pun dapat daerah kecil. Kita dapat ibu negeri. Dapat Putrajaya macam mana? Mu mau dapat Ipoh, kami Putrajaya. Tak faham? Dapat kerajaan pusat. Mu dapat kerajaan negeri, aku dapat kerajaan pusat. Aku tak pergi bantai dengan mu mengelepar mu. Aku tak bagi lulus ni, aku bagi PKP yang mu satu negeri, mu tak boleh keluar. Aku bagi arahan tentera tutup kawat satu negeri bawa mu tu. Sebab aku duduk pusat. Aku pusat. Aku ada ibu. Ni ada ibu ni. Ibu. Kita tak rasa ada ibu. Dua saya cerai lah sifat 20. Mu tak ngaji betul. Kalau kita faham, walaupun tengok macam contoh gamat tu nampak rupa huduh benda tu ni. Sekali tengok macam apa benda buruk mu tak tahu ibu gamat tu. Macam-macam benda boleh buat. Satulah kan. Macam ibu gula tu, ibu gula.
Ibu gula tak tahu. Ayat gula tahu. Saya syarah tu panjang. Nak cerita ibu kita bila dapat ibu ni, Masya Allah, boleh produk macam-macam tau. Kalau dapat yang bukan ibu, dapat ibu. Kalau kelulut pun dapat ibu dia macam mana? Boleh koloni bertingkat-tingkat, boleh buat sarang tu. Topping dia 3-4 topping. Dah penuh topping ni, buat topping lagi, topping. Tak silap satu, tak jumpa lah kan satu masjid ni. Sarang kelulut saja tak bisa jumpa lagi lah kan. Satu ibu tu payah juga jumpa tu. Apa nak sebut tu? Maksudnya berjaya semua. Pasal satu dapat ibu dah. Dapat kelulut seekor pun dalam kotak mancih tutup. Apa tu habis Apa ke tak? Habis-habis ni masuk dalam ni tiang ketit. Digigit tu. Dia kepik dengan kaki dah. Nak cerita apa? Kita mengaji ni nak ambil ilmu. Ibu. Baik. Fokus sikit tentang qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah Ta'ala terjemah dia tu berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksudnya dia ada dua makna besar situ. La yahtaju ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Ni dua makna ni akan dipakai dalam sampai ke hujung kitab nanti. Itulah maksud kata Allah Ta'ala berdiri sendiri ni, dia tak hajat pada tempat. Istilah tak hajat pada tempat, Allah tak hajat pada zat lain untuk dia ada. Pasal Allah dah zat. Allah tu nama bagi zat. Bagi hafal kata tu mula-mula ni. Allah ni nama bagi zat. Tak faham pun tulis ya dulu. Allah nama bagi zat. Zat bagi faham, ada zat. Apa tu? Allah nama bagi zat. Allah bukan sifat semata-mata. Ada sifat, ada zat, ada sifat. Jumpa nanti saya syarah tu. Apa dia zat dan sifat. Mula-mula memang ada bagi bagi whole view dulu, bagi view zat, sifat, bagi dengar. Macam ni. Dulu belajar macam lain. Dulu belajar tak ada macam ni. Dulu pun atas, pun bawah, pun besar, kecil. Ni. Belajar tauhid lain subjek. Lain lah istilah-istilah dia. Allah nama bagi zat. Jadi bila zat, dia tak perlu pada zat lain untuk dia ada. Pasal dia dah zat. Kalau dia perlu pada zat lain, dia bukan Tuhan. Kita nak bicara ni Allah dia ilah. Apa dia tu? Tu yang dia tak hajat pada zat lain. Tu yang dia terjemah. Dia tak hajat pada tempat. Masuk tempat tu apa? Zat lain untuk dia berdiri. Masuk berdiri ni untuk dia ada. Allah tak perlu pada tempat. Maksudnya dia tak perlu pada zat lain untuk dia ada. Pasal Allah dah zat. Zat tak perlu pada zat lain untuk zat tu ada. Zat tak perlu tempat lain untuk zat tu ada. Pasal zat dah zat. Zat tak perlu pada zat. Yang perlu pada zat ialah sifat. Sekali lalu macam tu. Yang tu memang mula-mula belajar. Dengar je dulu. Dan tidak juga hajat pada yang menjadikan. Ini makna kedua. La yahtaju ila la yaftaqiru ila mukhassis. Tak berhajat pada yang menjadikan. Allah memang tak hajat pada yang menjadikan. Pasal dialah yang menjadikan segala-galanya. Dia memang ada sedia. Dia atas kidam dia tu menunjukkan, menghuraikan maksud qiyam bi nafsi. Sekali lalu itu. Dan wadaniyah Allah Ta'ala asa, satu, tunggal. Dan tunggal ni antara bab besar. Dua bab besar kita belajar tauhid, mukhalafah dan wahdaniyah. Kita belajar paling besar sekali, fokus nanti nak ambil besar atau mana? Mukhalafah, wahdaniyah. Dan wahdaniyah ni ada 3 bab, selalu masyhur dalam kitab disebut. Asa Allah Ta'ala, dia kita nak faham wahdaniyah dia, terjemah tu, tiada yang kedua baginya, bagi Allah Ta'ala ni pada zat. Nisbah zat takkan ada zat yang kedua macam zat Allah Ta'ala, takkan ada. Kalau itu zat yang macam yang Allah saja, zat yang wajibul wujud dengan segala sifat ketuhanan. Makhluk takkan ada apa-apa, zat makhluk takkan ada apa-apa sifat ketuhanan dengan Allah Ta'ala sama sekali, takkan ada. Tu panjang tu huraian. Bab zat begitu juga mesti wadaniyah, segala sifat. Dan sifat mesti sifat Allah Ta'ala. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu teras yang besar. Yang dia, saya kata tadi, dia ibu, faham ni, faham semua sifat asma' husna. Yang sifat Allah Ta'ala ni, makhluk takkan ada sifat ni sama sekali. Kalau ada, itu bukan sifat makhluk, itu Allah yang anugerah sifat tu kepada makhluk. Satu makhluk bila ada sifat-sifat Allah Ta'ala ni, dia jadi hebat.
Makhluk bila hidup hebat. Betul. Siapa? Sifat Allah hidup. Allah makhluk bila melihat hebat. Makhluk boleh mendengar hebat. Makhluk ada kehendak hebat. Makhluk boleh ada kuasa hebat. Makhluk ada ilmu hebat. Pasal tu semua sifat Allah Taala. Makhluk ada jisim, jisim bukan hebat. Takat ada jisim kulit. Kulit lembu bagus lagi pada kulit kita. Kulit kita geseh lantai, geseh dinding tu dah lah. Geseh kepek, emak saya geseh nak. Ambil tu tenyeh ni, tangan tenyeh. 1 meter dah lah, tekan tenyeh. Tak terkopek kulit saja. Betul? Jisim kita lemah. Jisim, jirim, ada yang ada kat kita semua lemah. Semua lemah. Kulit, bulu, membentuk, boleh ada berat, muka, rupa, semua lemah. Muka, muda tak apalah, comel, licin. Itu apa, kerepot dengan jerawat. Nak balik jerawat dulu, jenuh picit hari-hari. Gunung berapi saja, perlu tu. Tua-tua pun gunung berapi tak? Tu keluar. Dah tua-tua dah kedot lah, kerepot sana, kepot sini. Ni kendak ni berlapis-lapis sini. Rabun sana, rabun sini, putih sana, putih sini. Tua, bawa bedak pun. Mula licin lah, senyum-senyum tu luruh habis. Tak. Makhluk semua daif. Allah bukanlah. Jauhnya makhluk Allah Taala. Tentu takkan ada sifat yang istilahnya yang lemah, yang menyebabkan ada kekurangan itu pada Allah Taala. Allah tak mungkin. Jenis berpindah, naik turun, pergi sana, pergi mari, naik turun. Subhanallah. Allah Taala kayak gitu. Pada segala sifatnya dan juga pada segala perbuatannya. Ada pelajaran besar nanti jumpa insya-Allah. Maka kata dia, ini 6 kita sebut ni. Yang pertama, wujud, nama dia nafsiyah. 5 yang selepas dia salbiyah. Situ dululah. Saya nak bagi juga gambaran sekali lalu nafsiyah salbiyah tu, dan apa kepentingan faham nafsiyah dan salbiyah, insya-Allah. Itu dulu, sama esok insya-Allah. Fazi situ sifatin. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.